You know what? Okay? Kau sangat ke apa? Okay? Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ni kita nak buat sedikit review tentang sebuah TV seri terbaru di Disney Plus Hotstar Malaysia. Alright. Siang tadi Zaf buat watch party 2 kali. Okay, first time loading keluar 404 je, blok 404 daripada tadi, server error bagai. Dan second time baru Zaf dapat tengok. So korang boleh tengok video tu dekat sini, Zaf bagi link. So korang boleh synckan lah dia punya timeline waktu korang play video tu dengan Zaf punya reaction tu. Korang boleh tengok sekali kalau korang nak. So hari ni kita nak review Loki, episod pertama. Basically filem TV seri Loki ni mengisahkan tentang perjalanan Loki selepas event Avengers Endgame. Seperti mana yang kita tahu, ini bukan spoiler lagi, memang dah ramai orang tahu, waktu Infinity War, Loki pada the prime timeline, okay, waktu MCU ni, dia telah mati dibunuh oleh Thanos, dicekik, okay, literally dia mati. Tapi sebenarnya selepas Avengers Endgame, masa Avengers Endgame, Avengers telah patah balik masa dan pergi ke waktu Battle of New York. Okay, kat situ diorang terjumpa waktu the prime timeline punya Loki. Tapi terdapat satu gangguan di dalam filem Avengers Endgame tu, di mana Loki itu tiba-tiba terdapat satu Tesseract tu dan dia berjaya melarikan diri dalam prime timeline tu, which is sepatutnya tak boleh. Sebab ikut MCU timeline sebenar, dia kena ikut ni lah, kena dipenjarakan, bawa pergi ke Asgard kan. Tapi dia dapat lari. So dapat lari tu bersambunglah terus ke dalam TV seri ini, di mana Loki telah bertemu dengan satu agensi yang mengawal masa. Dia macam dia timeline character lah, lebih kurang macam tu kan. Nama dia TVA, okay? Macam mana dia boleh survive pergi ke TVA ni, dan apakah tujuan TVA ni mengambil Loki ni, kenapa dia tak bunuh sahaja Loki ni. Korang kena tengok TV seri ni, nanti dia akan reveal beberapa perkara. Overall, does it exceed my expectation for the content only? Adakah TV seri Loki ni mencapai satu kegembiraan aku, okay, semasa menonton TV seri ni? Yes, aku sangat berpuas hati dengan konten dia saja, bukan aplikasi. Aku highlightkan aplikasi tu sebab it makes you reflect on the past Loki tau. Sebab waktu ni, yang Loki TV seri ni, bukan waktu dia dah matang, dia dah melalui banyak siri MCU, dia dah berlawan dengan Thor dekat Thor Ragnarok. Lepas tu sebelum tu pun ada lagi banyak event tertentu, event yang sangat besar. So kita masih lagi dapat waktu Loki tengah ego, tengah prime time dia tau, waktu Battle of New York. Masa tu dia masih lagi ego, masih lagi kononnya dia the god of mischief, orang patut sembah dia masih ada lagi benda tu tau. So kita dapat lihat bagaimana watak dia tu masih lagi dikekalkan waktu Battle of New York. But then tu tak lama pun, okay? Dalam TV seri ni memang ada something yang happen that will extremely changing the Loki itself. Dari segi skrip, lakonan semua mantap. Okay, dia punya the looks of it memang just nice. Dari segi TVA tu punya background, aku sangat okay, tak ada masalah bagi aku. Okay je lah, baru nak introduce dalam MCU ni kan. Cuma kalau dari segi technical je lah, aku nampak ada beberapa scene, sebab aku pakai TV HD, dan aku boleh nampak ada beberapa scenes, contohnya masa waktu awal-awal, masa mula-mula tu dekat Mongolia, dia nampak sangat macam studio. Sebab dia bukan green screen, aku rasa dia pakai yang Mandalorian punya screen, yang jadikan screen LED belakang tu jadi the whole environment kan. Aku rasa dia pakai benda tu, tapi nampak sangat obvious, terlalu nak kata blurry belakang tu, tak, dia just nampak terlalu obvious manusia yang berada di Mongolia tu dan background yang berlainan. So benda tu bagi aku agak spoil sikit lah dari segi dia punya CGI dia lah, okay? Tapi overall selain daripada tu memang tip top, okay? Kalau kau tengok reaction aku siang tadi, dan kau boleh tengok lagi kalau kau nak sync dengan apa yang kau tonton dekat TV, memang aku banyak enjoy, aku banyak gelak, ketawa tengok TV seri yang pertama ni, episod yang pertama. Dan surprisingly it has the cliffhanger yang membuatkan kau tak sabar untuk next week. InsyaAllah next week untuk watch party Zaf akan buat mungkin lewat sikit kot, 3.30 ke, waktu 4 ke, waktu orang waktu tak ramai orang ke apa ke. Sebab ni bukan masalah kita terlalu banyak traffic orang, okay? Ini masalah sebab US punya Disney Plus hari tu, dulu lah masa Zaf tengok Falcon and Winter Soldier, waktu Zaf pinjam account member Zaf dekat US, waktu 3 PM hari Jumaat memang tak ada masalah, okay? Ada sekali dua je yang dia hang, tapi after the second time Zaf masuk, okay, tak ada masalah, server dia orang okay. Tapi masuk dekat Disney Plus Hotstar Malaysia ni terus sucks gila weh. Aku buat live tu dalam 40 minit tak lepas-lepas.
Like seriously berpuluh kali aku tekan tak boleh nak lepas. The second time aku buat live tu adalah disebabkan aku dapat link daripada subscriber tau. Dia bagi link aku dekat Facebook, dekat chat, Muhammad Fikri kalau silap nama dia. Thank you very much bro. Dia bagi aku link tu untuk terus directly pergi ke episod tersebut dekat dalam Disney Plus Hotstar Malaysia. Okay, official. So benda tu jadi macam apa benda ni? Takkanlah aku nak tengok benda ni pada waktu benda tu keluar, kena dapatkan link daripada orang lain pula. Tak ke bangang bunyi So aku harap the next episode tolong upgrade korang punya server, tolong upgrade korang punya aplikasi. Ni dah kali kedua aku hampa dengan, aku rasa dah berpuluh kali dah aku hampa dengan Disney Plus Hotstar Malaysia ni. Tapi aku sangat hampa sebab oh my god, kenapa aku subscribe US punya account tak ada masalah, tapi masuk kat Malaysia ni haram jadah teruk betul. Dia punya apa yang pengalaman kita lalui untuk kita nak tengok TV siri yang kita dah lama tunggukan. Okay? Ini bukan masalah terlalu banyak traffic apa. You must be prepared with this. This is a tanggungjawab korang, sebab korang sendiri yang bawa Disney Plus ni bawa ke Malaysia dan korang tak prepare yourself for this massive traffic. It's kind of obvious. Are you stupid or what? Okay? Kau bodoh sangat ke apa? Okay? Aku pun tak faham lah sampai ke sudah. Aku rasa kalau sampai habis Loki ni pun masalah ni masih lagi berjalan, memang aku cancel terus Disney Plus Hotstar Malaysia ni. Aku cancel aku punya subscription. Aku nak subscribe US ni. Lagi senang kepala otak aku lepas daripada apa-apa masalah daripada Disney Plus Hotstar Malaysia ni kan. But then aku harap in the meantime every week tolonglah upgrade korang punya pelancau lah, aplikasi ke apa, server ke. At least sebab perbezaan dia beza tau. Pengalaman aku menghadapi nak tengok the first episode pada waktu dia keluar on time 3 PM, beza sungguh dengan US punya pengalaman. Aku macam tak kisahlah bayar US lagi mahal ke apa kan, tapi aku nak that experience, that on time experience. Okay, but then sampai viewer aku 1,000 lebih kot. Waktu on time real time punya numbers 1,000 lebih orang tengok aku punya react, aku punya watch party semata-mata nak tengok bersama-sama. Tak tengok hampa gila, tak dapat nak buat. The second time the maximum viewer pun dapat capai 200 lebih. So aku terima kasih kepada semua subscriber yang sudi join watch party hari tu. Based on the Loki ni, aku banyak bebel pasal Disney Plus Hotstar je ni. sorry. But based on the first episode of Loki, aku sumpah tak sabar untuk the second episode. Mungkin ada banyak easter egg, mungkin ada banyak benda-benda yang Zaf terlepas. Sebab Zaf baru tengok sekali lalu dengan watch party tadi kan. So Zaf tak perasan ada beberapa bits yang mungkin Zaf terlepas pandang apa ke. Korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Mungkin korang terpandang sesuatu yang easter egg for the future ataupun past punya event. Korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Rating Zaf untuk the first episode obviously 5/5 star, infinity stars. Tapi untuk aplikasi Disney Plus Hotstar ni Zaf bagi rating sebanyak 5/5 shit, infinity shit. Okay, so yeah, apa pandangan you guys tentang the first episode of Loki? Korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf yang akan datang. Thank you. Alright, Zaf ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua subscriber yang sudi join membership channel Pure Pixels. Bermula daripada sponsors kita iaitu Iqbal Idrus dan juga Roziman Ishak. Thank you very much guys kerana sudi sponsor channel Pure Pixels. Dan juga kepada semua 4K Blu-ray members yang terdiri daripada Muhammad Mirza, Rosli 321, Muhammad Fatih, Sazwan Wan, Mr. Grey, Muhammad Faiz, Afsif Afizi, Wan Hadi, Manotter, Izzuddin Sharif, Aiman Mazlan, NVR STL 304, Aiman Hans Channel, Muhammad Amirul Naim, Najib Nazaruddin, Nur Safiq Sempoy, Azmi Muhammad Nur, Suresh Govindasamy, The Flying Changas, The AG Shop, Firdaus Azman, Aiman Syahidi, Faiz Shazwan Syaruddin, Kanda Entertainer, Ervin Batolomi, Muhammad Syafiq, Muhammad Akmal, Zeway 1985, Zanizam Samsudin, Mulhim Mulkan, Nasaruddin Aman, Syarfit, Si Pelukis Potret, Daniel Jeffrey, Bom Layar, Lokman Zubli, Din Syamsuri, Nasri Johari, Amir Syafiq, Abdul Malik Harun, Muhammad Izzat, Fikri Zainal Arifin, Kulbro, Carlson, Ajami TV, Anak Ahmad N9, 46 Crew, Explode, Hazari Exolros, Muhammad Nazmi, Mirzan Zaidi, Kolmi Kai, KFZ NN, Razali Azdif, Zulfadli, Alif Zahir, Amir Firdaus, Hazli Hamdan, Faris Akmal, Azami Zek Studio, Syafiq Hazwan, Airil, Bentara Dahni, Muhammad Aiman, Joki Joestar, Haikal Channel, Since 431, Tinuts Official, Faruk Rafin, Rafin Nurijal, KCTV 21, Paan Los Gaming, Fikri Khalid, Ikwan Adli, Muhammad Afif dan juga Sadam Hajiji. Dan juga kepada semua Blu-ray members dan juga DVD members, thank you very much guys kerana sudi join membership Pure Pixels. InsyaAllah bulan ni kita akan ada special content untuk members sahaja. Kalau korang nak join membership Pure Pixels, pergi kat channel Pure Pixels, tekan butang join tersebut dan kat situ ada tulis semua perks yang tersedia. Okay, thank you.